Hai guys. Okey, hari ini kita akan belajar geografi bab 6 tingkatan 3 dan dalam bab ini kita akan belajar tentang sumber semulajadi di Malaysia. Okey, dalam sumber semulajadi ini terdapat 3 bahagian. Saya akan bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, bahagian pertama saya akan berceritakan tentang sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang tidak boleh diperbaharui serta taburan sumber yang boleh diperbaharui. Pertama sekali, apakah maksud sumber semulajadi? Sumber semulajadi bermaksud sumber yang kita boleh dapat di sekeliling kita. Tak kisahlah di dalam tanah ke, di dalam laut ke, di atas gunung ke, di atas langit ke, itulah sumber semulajadi. Apakah sumber yang boleh baharu? Sumber yang boleh baharu adalah sumber yang boleh diguna pakai secara berterusan. Contohnya hutan, suria, tanah dan air. Itulah contoh sumber yang boleh dibaharu. Terdapat juga sumber lain iaitu sumber alternatif. Apa pula sumber alternatif itu? Sumber alternatif adalah seperti sumber air, sumber suria, sumber angin yang boleh dijana sebagai kuasa elektrik. Selain itu juga, sumber alternatif ini bersifat mesra alam iaitu tidak mencemarkan alam sekitar. Contoh tenaga alternatif adalah seperti kuasa hidroelektrik, tenaga suria, biomass dan geoterma. Seterusnya kita akan masuk pada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang tidak boleh diperbaharui contohnya sumber mineral logam, emas, biji timah, biji besi, kuprum dan bauksit. Ini adalah contoh sumber mineral logam yang tidak boleh diperbaharui. Bagaimana pula dengan sumber yang bukan logam yang tidak boleh diperbaharui? Contohnya adalah batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu dan kaolin. Ini adalah sumber yang bukan logam. Contohnya seperti tadi, granit adalah batu untuk jadikan marmar ataupun kaolin adalah tanah liat yang untuk dijadikan tembikar. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian yang ketiga dalam part 1 iaitu taburan sumber boleh baharu. Okey, salah satu contoh taburan yang sumber boleh baharu adalah seperti air. Air ini boleh dijadikan tempat empangan. Apa pula untuk empangan ni? Empangan bukan sekadar untuk tempat penyimpanan air, tapi empangan boleh digunakan sebagai tempat penjanaan kuasa hidroelektrik. Contoh empangan yang terdapat di Malaysia yang terbesar. Pertama, empangan Bersia, Perak. Empangan Kenyir, Terengganu. Empangan Bakun, Sarawak. Dan yang terakhir adalah empangan Tenom, Sabah. Di Malaysia terdapat banyak lagi empangan selain daripada 4 empangan ini. Dalam 4 empangan ini terdapat satu empangan yang besarnya, orang kata besarnya macam besar Singapura. Empangan apa tu? Empangan Bakun, Sarawak. Kalau boleh lihat pada gambar, besarnya tu memang seluas mata memandang. Gambar tu dah pakai ultra wide dah, tapi masih lagi tak cukup lagi nak tangkap gambar sepenuhnya kat situ. Itu adalah empangan Bakun Sarawak yang dikatakan sebesar Singapura. Okey guys, cukup untuk bahagian yang pertama dan saya akan sambung 3 lagi perkara pada bahagian yang kedua. Dalam bahagian kedua saya akan bincangkan tentang sumber yang boleh baharu, hutan, mineral dan kepentingan sumber semulajadi di Malaysia ini. Okey, kesimpulan untuk hari ini adalah kita telah mengetahui beberapa perkara seperti sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang tidak boleh diperbaharui, sumber logam, sumber yang bukan logam, serta taburan sumber semulajadi yang boleh diperbaharui. Nantikan part yang kedua yang kita akan sambungkan yang terakhir dan jangan lupa subscribe kat YouTube saya ni, like this video, share kat kawan-kawan awak tentang video ni dan tinggalkan komen awak kat bawah, okey? Kita jumpa lagi kat kelas akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.